Tajuk utama 12 Julai 11 perkara terus terima sambutan baik masyarakat. Juga H1N1 menular di UiTM dan 2 lagi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua tajuk utama itu akan kami siarkan selepas laporan ini. Berpunca dengan dendam, 3 pelajar bertindak menyerang dan membuli 2 rakan lain dari sekolah berasingan. Malah kejadian yang berlaku di Terengganu itu turut dirakam melalui telefon bimbit untuk diedar dan memalukan mangsa. Soalnya semua perbuatan itu dilakukan pelajar perempuan. Kejadian bermula apabila 3 pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah di Dungun, Terengganu mengajak 3 pelajar tingkatan 1 sekolah lain keluar dengan menaiki motosikal 18 Jun lalu. Mereka dibawa ke sebuah surau di Ketengah Jaya. Ketika inilah pelajar terbabit mengunggut mangsa kerana tidak berpuas hati dengan sesuatu perkara. Ketiga-tiga pelajar itu menampar, menendang dan menumbuk mangsa. Mereka juga dipaksa bergaduh, semuanya untuk dirakam dalam telefon video. Rakaman itu kemudiannya disebarkan kepada rakan-rakan lain bagi tujuan memalukan mangsa. Mangsa yang tidak sanggup menerima bebanan ini memberitahu keluarganya. Satu laporan polis dibuat di Balai Kuala Terengganu pagi tadi. Bila saya dapat tahu video ni, memang ikutkan hati memang marah Kak. Tapi benda ni dah lepas kan. Tapi ikutkan hati memang marah sangat kan. Tak sangka pula budak-budak jadi macam ni sekarang. Lagipun adik pun tak bagi tahu kat kita. So, baik kita buat report tu je lah. Di sebalik larangan pelajarnya berkunjung ke luar negara, 4 penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Lendu Alor Gajah disahkan positif H1N1. Seorang daripada 4 penuntut itu dirawat di Hospital Melaka. 3 lagi dikuarantin di asrama kampus itu. Sekarang dalam asesmen keadaan di Lendu dan kita belum menjalankan kuarantin lagi kerana wabak ini masih lagi terkawal dan kita telah pun kuarantin ataupun dah hantar mana-mana pesakit yang mengidap influenza A H1N1. Yang kena tu kita dah kuarantin lah. Tinjauan di UiTM Lendu mendapati pasukan kesihatan ditempatkan di kampus berkenaan untuk buat pemantauan dan penilaian keadaan di kampus. Jika berlaku penularan, kemungkinan ia terpaksa ditutup sementara waktu. Di Kuala Terengganu, Sekolah Kebangsaan Sultan Sulaiman I akan ditutup sehingga Rabu ini bagi membendung penularan wabak H1N1. 6 pelajar sekolah itu disahkan positif virus itu. Keputusan pemeriksaan bagi 4 lagi pelajar masih ditunggu. Rabu lalu, 2 beradik yang juga anak seorang ahli politik Terengganu disahkan dijangkiti H1N1. Berikutan itu, semua murid dan guru sekolah terbabit diarah di kuarantin seminggu. Keesokannya, 3 lagi murid dari kelas sama turut disahkan positif. Satu lagi kes dikesan Jumaat lalu. Ibu bapa pelajar sekolah itu sudah diberi taklimat oleh Jabatan Kesihatan semalam mengenai langkah membendung penularan. Pagi tadi, beberapa ibu bapa masih menghantar anak mereka. Namun disuruh pulang oleh pegawai Jabatan Pelajaran Negeri yang menunggu di sekolah. Okey, saya memang kalau kuarantin memang saya tak bagilah anak saya datang sekolah untuk kebaikan kan. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Pelajaran boleh kecap lah. Kerana H1N1 juga, 2 kelas di Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 1 terpaksa ditutup. Ia berikutan 2 kes import. Saya difahamkan oleh Jabatan Kesihatan Majlis Dakwah di bawah Kuala Selangor bahawa kes ini adalah merupakan kes import, iaitulah bila mana keluarga kedua-dua pelajar tersebut kembali daripada luar negara dan disahkan positif H1N1 dan dimasukkan ke hospital.
Dengan 39 kes baru yang dilaporkan menjadikan kes meningkat kepada 710 bagi pesakit yang masih dirawat 73 orang, 637 lagi telah pulih dan dibenarkan keluar dari hospital. Banyak pembaruan dilaksanakan Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak dalam pentadbirannya termasuk 11 inisiatif diumumkan semalam meningkatkan lagi populariti Perdana Menteri di mata masyarakat India. Dan dijangkakan sokongan itu akan bertambah beberapa bulan lagi. Pada masa sama menyaksikan peningkatan ketara sokongan kepada MIC. Indians are very happy with the PM. Very happy with the PM, and then they continuously expect many other things to be happening. And it is a continuous process. It's not something that you do today and then you stop tomorrow. It's a continuous process. Kajian Merdeka Center baru-baru ini, 74% masyarakat India yang ditemu bual berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. 11 inisiatif diumumkan Perdana Menteri semalam, termasuk peruntukan RM15 juta di bawah program tekun bagi usahawan India, berbanding sebelum ini RM3 juta. Dengan tambahan peruntukan ini, kami percaya lebih ramai peniaga kecil India dapat membantu dan mengembangkan perniagaan mereka. Beliau berpuas hati kerana banyak dasar baru dan peruntukan untuk masyarakat India yang diperkenalkan kerajaan terkandung dalam beberapa cadangan dikemukakan MIC sejak 18 bulan lalu. Sebelum ini, Perdana Menteri memperuntukkan RM100 juta bagi sekolah Tamil, RM20 juta pula untuk program pembangunan belia India. Manakala RM499 juta saham amanah saham Malaysia. Yang pasti habuan untuk masyarakat India sudah diumumkan. Cuma mereka perlu rebut peluang disediakan. Dalam tempoh 2 tahun, sasaran ialah melahirkan 10,000 usahawan daripada kaum itu. Perniagaan kecil, agrotani dan franchise itu bidang yang boleh diceburi, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk T. Murugia. Setakat ini hanya ada 3,000 usahawan daripada masyarakat India dalam bidang itu. Usahawan India, saya rasa buat masa ini amat kurang. Mereka ni lebih suka dan berminat untuk menjadi pekerja berbanding dengan menjadi usahawan. Sebab itu kita perlu memberi pendedaan dan juga kursus-kursus motivasi dan seminar motivasi yang seperti mana yang kami anjurkan sejak tahun yang lalu. Ini akan memberi pendedaan dan saya menjangkakan masa-masa akan datang mungkin angka ini akan bertambah. Nasihat beliau, mereka yang ingin jadi usahawan agar berurusan terus dengan jabatan kerajaan berkaitan dan bukan melalui orang tengah yang hanya mahu kaut untung. Dianggarkan 69,000 masyarakat peniaga kecil dan penjaja di wilayah Persekutuan bakal mendapat manfaat hasil daripada potongan 50% bayaran lesen yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Mereka turut mencadangkan agar kerajaan dapat menaik taraf kawasan peniaga kecil supaya menjadi lebih menarik. Antara kawasan yang dicadangkan ialah Pasar Chowkit yang turut menjadi tumpuan pelancong. Dalam soal penempatan masyarakat penjaja, apa yang kita sedia maklum hari ini, kebanyakan tempat-tempat yang dibangunkan oleh Dewan Bandaraya Raya tidak memberi manfaat kepada masyarakat penjaja. Jadi apa yang kita inginkan selepas ini, kita berkendakkan supaya Dewan Bandaraya Raya memastikan kawasan yang nak dibangun tu mestilah kawasan yang strategik yang boleh membolehkan masyarakat penjaja ini berniaga atau survival di dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Syukurlah, alhamdulillah lah, di atas prihatin PM kita bagi diskaun untuk penjaja kecil kan. Okey, saya rasa patutlah. Pasal dan satu lagi, saya rasa kalau di Chowkit ni kalau kita boleh buat macam Chinatown, Petaling Street ke ataupun Bintang War ke, lagi baiklah. Itu satu-satu bagi semangat kepada penjaja untuk kita bergerak itu dalam perniagaan bagi peniaga kecil kan. Masyarakat peniaga kecil dijangka mendapat pengurangan di antara RM10 hingga RM700 dengan pengumuman Datuk Seri Mohamad Najib semalam di Majlis 100 Hari Pentadbirannya.
Kerajaan dan Institut Memandu akan menanggung bersama kadar bayaran latihan menunggang motosikal kelas B2 iaitu RM250cc ke bawah yang dikurangkan kepada RM211 mulai 1 September ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Onti Kiat berkata kementerian sudah berbincang dan mencapai kata sepakat dengan semua institut memandu mengenai langkah pengurangan kadar bayaran latihan itu. Sebelum ini, kadar bayaran latihan menunggang motosikal ditetapkan sendiri oleh Institut Memandu dan ia dikatakan membebankan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan mengenai kadar bayaran latihan menunggang motosikal bawah 250cc termasuk mendapatkan lesen dikurangkan kepada RM211 berbanding RM500 hingga RM700 sebelum ini. Pengumuman itu adalah antara 11 hadiah mesra rakyat diumumkan Datuk Seri Najib sempena sambutan 100 hari pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri. Ia bertujuan membantu terutamanya golongan belia yang mempunyai sumber keuangan terhad untuk mendapatkan lesen memandu. 2 hari menjelang pengundian, kempen pilihan raya Manik Urai terus hangat. Seorang pemandu trailer dan kelindannya terbunuh setelah kenderaan mereka terbabas di kilometer 12 Jalan Seremban, Kuala Pilah. Polis mengenal pasti pemandu itu sebagai P. Ravi, 42 dan kelindannya A. Salvadoma, 50. Kejadian berlaku 10.15 pagi tadi. Mereka mati akibat tersepit di tempat duduk masing-masing. Trailer terbabit syarat membawa muatan batu bata sedang menuruni Bukit Putus menuju Seremban apabila kejadian berlaku. Siasatan awal polis mendapati ia berpunca daripada kegagalan brek berfungsi dengan baik. Pasukan bomba mengambil masa lebih sejam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. UMNO bersedia bersemuka dengan PAS bagi membincangkan soal perpaduan umat Melayu dan Islam. Namun, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PAS terlebih dahulu perlu komited dengan cadangan itu yang dimulakan Presidennya sendiri, Datuk Seri Hadi Awang. Kita kata tak apa kalau betul nak okey, kita duduk. Bukan main-main soal perpaduan. Ini kata penting supaya dengan kekuatan kita sebagai satu ummah, satu persatuan ummah yang penting, yang mempunyai pemikiran yang sama, wahdatul fikr, mesti berfikir satu untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyempurnakan segala tuntutan agama, fardu ain, fardu kifayah. Kita mesti berjuang bersama-sama. Tak boleh sampai kita bercerai-berai. Tan Sri Muhyiddin merucap pada Majlis Mesra Rakyat di Manik Urai Lama petang tadi. Menurutnya, masyarakat bukan Islam tidak perlu bimbang dengan perpaduan umat Islam kerana ia adalah teras perpaduan rakyat Malaysia. Seperti yang dijanjikan, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembinaan jabatan baru di Manik Urai. Bagaimanapun, projek berharga RM7 juta itu hanya akan dilaksanakan sekiranya BN menang pilihan raya kecil Selasa ini. Barisan Nasional akan cuba bantu dan kita akan bangunkan jambatan itu selepas pilihan raya. Jadi dengan syarat kita mencapai kemenangan lah. Kalau tak ada kemenangan, mana mereka tak nak kita tak akan bina lah. Kalau mereka mahu kita akan bina. Berucap pada Majlis Mesra Rakyat di Manik Urai Lama, Tan Sri Muhyiddin berkata tawaran itu bukti komitmen kerajaan pusat dalam membangunkan kawasan Manik Urai. Ia termasuk menjadikan Manik Urai sebagai kota agropolitan. Beliau kemudian meninjau jambatan sedia ada sepanjang 100 meter yang hanya boleh memuatkan sebuah kenderaan pada satu-satu masa. Penghubung utama antara Manik Urai Lama dan Manik Urai Baru ini semakin sesak berikutan pertambahan kenderaan, terutama pada musim pilihan raya kecil sekarang. Penduduk yang ditemui gembira dengan tawaran Timbalan Perdana Menteri itu dan mahu ia menjadi kenyataan. Kalau kadang-kadang lori nak lupa budak yang motor lagi lalu. Lalu tak terlanggar kat Allah, terlanggar kat memek. Betul-betul perlu lah. Untuk kita kampung Manik Urai ni. Kadang-kadang kita balik dari Kuala Pilah. Tunggu kepala jamat dia kadang-kadang setengah jam puasa, 20 minit puasa. Kalau dia kata masuk dia, kita lepas tu lama ni juga.
Selain menghadiri majlis rasmi, Tan Sri Muhyiddin juga mempunyai autucara padat mengetuai kempen jentera BN siang tadi. Antaranya, lawatan dari rumah ke rumah di seluruh pelosok Manik Urai. Antara kawasan yang dilawati Tan Sri Muhyiddin sekitar Manik Urai Lama. Bagi Mariam Yunus, 70 tahun yang cacat penglihatan akibat katarak, kunjungan pemimpin nombor 2 negara ini cukup menyentuh perasaan beliau. Warga emas yang tinggal dengan anaknya Firdaus Saud juga hidup dalam serba kekurangan. Lokasi kunjungan seterusnya sebuah lagi rumah pengundi kurang upaya. Azwawi Cik Mat 28 tahun buta disebabkan penyakit ketumbuhan otak yang dihidapinya sejak 3 tahun lalu. Bagaimanapun selepas pembedahan keadaan beliau semakin kronik. Suatu ketika dulu Azwawi seorang penjual ikan yang menjadi tulang belakang keluarganya. Kini beliau terpaksa bergantung hidup kepada bapa yang bekerja sebagai buruh. Rasa senang lah, senang. Seronok lah. Puas hati sikit lah. Orang macam ni saya puas hati lah. Seronok, rasa syukur lah. Ada apa-apa? Ada apa nak royak ke? Tak erti yang mau royak saya tu. Dia mari, dia tengok sendiri lah. Kita nak royak pun tak kena juga. Lokasi terakhir rumah seorang peneroka yang uzur, Wan Ahmad Wan Hassan 80 tahun yang menghidap penyakit jantung dan lelah. Kerana kemiskinan, Wan Ahmad tidak mampu membiayai kos rawatan yang terlalu tinggi. Bagaimanapun beliau bersyukur kerana mendapat sebuah rumah yang dibina Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan untuk keluarganya berlindung. Sementara itu, di majlis lain siang tadi, Tan Sri Muhyiddin meminta pembangkang jangan hanya bercakap kosong dan menafikan jasa kerajaan pusat di Manik Urai. Menurutnya, hakikat Barisan Nasional sudah lama memainkan peranan utama dalam pembangunan kawasan itu, perlu diakui semua pihak. Daripada keseluruhan peruntukan bagi negeri Kelantan sejumlah 125 juta 918,000 ringgit, iaitu 7.39% diperuntukkan bagi daerah Kuala Krai sahaja. Peruntukan ini adalah bagi membiayai 75 buah projek pembangunan, termasuk pembinaan 13 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah. Di samping projek-projek naik taraf, pembinaan rumah guru dan asrama. Tan Sri Muhyiddin berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Kelantan di Manik Urai. Menurutnya, pelaksanaan semua projek itu membuktikan dakwaan kerajaan pusat mengabaikan Kelantan tidak benar. Tan Sri Muhyiddin turut mempersoalkan kenapa PAS tidak berani bercakap soal pembangunan di Manik Urai. Menurutnya, selama 20 tahun memerintah Kelantan, PAS tidak berupaya menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat, sebaliknya hanya mahu mengekalkan kuasa. Sebab itu dalam kempen-kempen pihak pembangkang, mereka tak sebut soal pembangunan ini. Sengaja mereka nak larikan pandangan pengundi daripada soal-soal lain, soal isu-isu yang kadang-kadang tak ada kena-mengena dengan masalah penduduk tempatan, isu-isu yang bukan utama bagi mereka, isu-isu yang dianggap berbaur politik semata-mata. Tapi soal pokok, soal penyelesaian pada masalah penduduk tidak langsung diberikan perhatian. Sementara itu, proses pembuangan undi pos Pilihan Raya Kecil DUN N41 Manik Urai diteruskan pagi tadi. 25 anggota polis menunaikan tanggungjawab masing-masing di bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Krai mulai jam 10 pagi. Proses pengundian berjalan lancar. Turut menjalankan tanggungjawab itu, 20 pegawai petugas Pilihan Raya Kecil berkenaan di bilik gerakan Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai. Proses pengundian pos selesai jam 5 petang tadi. 45 pengundi berkenaan adalah sebahagian daripada 12,293 pemilih berdaftar bagi DUN Manik Urai.
Apapun selepas seminggu kempen berlalu, zahirnya lancar dan tenang tanpa sebarang kejadian tidak diingini berlaku di Mani Urai. Namun hakikatnya, Barisan Nasional dan PAS terpaksa berjuang habis-habisan untuk memastikan kemenangan calon masing-masing. Ikuti analisis wartawan Syahril Kadir. 2 hari terakhir dilihat tempoh paling kritikal percaturan kempen kedua-dua parti. Sebelum ini BN dan PAS bertembung di Kuala Terengganu dan Bukit Gantang. Namun senario di Mani Urai tidak sama. Kuala Terengganu medan merebut undi Melayu di kawasan bandar, Bukit Gantang pula membabitkan pengundi bercampur. Sedangkan Mani Urai, kawasan hampir 100% Melayu di luar bandar. Justru BN dan PAS terpaksa menggunakan strategi mikro untuk mendekati dan menyampaikan mesej kepada pengundi. Itu pandangan penalisis politik yang juga anak jati Mani Urai, Dr. Junaidi Abu Bakar. Dan hasil daripada pemerhatian saya lihat mood pengundi-pengundi ataupun masyarakat di sini agak baik kali ini, agak baik. Dan saya banyak bertemu dengan saudara mara saya, kawan-kawan di rumah-rumah di sini. Walaupun mereka ni suatu masa dulu adalah penyokong kuat PAS, mereka sanggup untuk memberi perubahan. Bagi penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia, Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, saingan kali ini begitu sengit. Dengan majoriti pemilih telah membuat keputusan untuk memangkah siapa, tumpuan kini terarah kepada pengundi atas pagar, khususnya golongan muda. Juga tidak boleh terlepas pandang pengundi yang sudah berhijrah keluar Mani Urai, tetapi pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka kali ini. Walaupun BN cuba mengikat pengundi muda, 45%, 46% ada pengundi muda, dan lebih kurang 5,500 atau 5,600 pengundi muda. Tapi pengundi muda juga banyak daripada luar. Jadi peranan Barisan Nasional sekiranya nak menang juga perlu menarik perhatian pengundi daripada luar ni. Sebabkan isu utama sekarang ni, walaupun isu pembangunan, isu agama dimainkan, tapi isu-isu lain juga mempengaruhi pengundi dari luar ni, muda ni, yang akan balik untuk mengundi. Jadi Barisan Nasional atau PAS berdua pun juga pasti akan perlu berusaha untuk menarik sokongan dan meyakinkan golongan ini. Dengan tiada isu peribadi membabitkan calon bertanding, fokus pengundi dijangka lebih kepada agenda yang dibawa parti. Dengan kedudukan setakat ini dilihat seimbang, usaha saat-saat akhir bakal mencorakkan keputusan 14 Julai ini. Isu kerajaan perpaduan, royalti minyak, sumbangan parti kepada agama, antara isu yang menjadi santapan halua telinga penduduk di Mani Urai. Hujah dibahas berdasarkan fakta dan angka, disokong dan disanggah. Namun pertimbangan akhir, 12,293 pengundi bakal jadi penentu. Laporan Syahril Kadir, TV3, Mani Urai. Selepas 5 tahun dilanda tsunami, Aceh bangkit daripada kemusnahan. Beberapa kawasan rendah di Pulau Pinang dan Kedah dilanda banjir kilat awal hari ini susulan hujan lebat lebih 24 jam. Antara kawasan terbabit sekitar Jalan P. Ramlee di Pulau Pinang dan daerah Yan di Kedah. Di sekitar Jalan P. Ramlee, hujan berterusan menyebabkan air sungai Perak berhampiran melimpah. Air mula naik malam semalam sebelum surut sekitar 3 pagi tadi. Siang tadi, penduduk sibuk pula membersihkan kawasan rumah masing-masing. Di Kedah, hujan lebat bermula sejak awal pagi semalam. Ini menyebabkan beberapa kawasan di daerah Yan termasuk Kampung Teroi Bukit, Titi Teras, Sungai Malai dan Kampung Setar dinaiki air membabitkan kira-kira 70 rumah. Ia banjir kali kedua melanda kawasan ini. Kerja-kerja mendalamkan terusan Mada dipercayai menjadi punca air cepat melimpah. Minta mereka bagi pilot sungai tu. Main korek pun, Mada korek macam kata lah. Sampai sekarang duduk tangnu je pula bukit tu, buat korek. Yang kita tenggelam. Lalu macam tu lah, main nak banjir baru mereka nak korek. Menurut ahli Majlis Daerah Yan Muhammad Ismail, peruntukan menaik taraf Sungai Lencungan Gurun sudah diluluskan. Katanya kini terserah kepada Kerajaan Persekutuan untuk menyegerakan peruntukan itu. Lain kisahnya di Alustar, Kedah. Hampir 10 rumah di Kampung Seri Muda rosak teruk setelah dilanda ribut petir. Tiba-tiba bunyi letupan.
Tengok-tengok tak tahu kat mana lagi. Tengok-tengok ayam dah turun. Baru pakcik sedap kata bumbu rumah dah terbang. Mana-mana malam tu pakcik pun bangun. Belah tiang habis dah. Pakcik selamat tanya makcik, anak cucu ada semua dah. Ada lari pergi sebelah. Angin kencang awal pagi tadi juga menyebabkan bumbung beberapa rumah terbang sejauh 100 meter. Hujan juga menyebabkan banyak harta benda basah. Penduduk kampung akan membuat gotong royong memperbaiki rumah yang rosak. Oh, ini baru buat ni. Dan lebih teruk dari itu, hampir 5 tahun lalu, Bandar Aceh pula seolah kehilangan segalanya akibat tsunami. Ramai menyangka Aceh tidak akan mampu bangun daripada kemusnahan di luar jangkauan manusia itu. Namun jika anda ke Aceh hari ini, mungkin persepsi itu akan berubah. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Puspavati Ramalu. Apabila tsunami melanda Aceh 26 Disember 2004, masyarakat dunia hanya mampu bersimpati. Aceh yang miskin dan bergelut dengan pergolakan politik bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga dan seolah tidak mampu bangkit lagi. Namun seperti kata pepatah, sekali air bah, sekali pantai berubah. Tsunami membuka semuanya dan mengubah sistem perpolitikan di mana di Aceh sekarang satu-satunya di daerah di Indonesia yang punya parti politik lokal. Dan pemilihan kepala pemerintahan pun berlangsung di Aceh berlangsung sangat demokratis. Kalau dulu kepala pemerintahan atau ya gubernur dipilih oleh majlis. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Tsunami bukan saja mengubah lanskap politik Aceh yang tersepit dalam ketidaktentuan selama hampir 30 tahun. Malah, pembangunan fizikal wilayah itu amat nyata. Kawasan perumahan mangsa tsunami di Aceh kini adalah antara yang termoden dan tersusun. Dilengkapi dengan sistem perparitan yang sempurna, sesuatu yang dilihat mustahil dilakukan sebelum tsunami. Lokasi-lokasi tertentu yang masih menyimpan bukti kedahsyatan tsunami dipelihara. Kapal ini yang mampu memberikan gambaran dahsyatnya tragedi yang pernah menimpa penduduk Aceh kini menjadi tumpuan ribuan pengunjung setiap hari. Satu lagi yang mencuri tumpuan kami apabila melihat taman tema air ini di Ulele. Bagi penduduk Aceh sendiri, ia masih satu kejutan melihat ada pusat hiburan seumpama itu didirikan di sebuah kawasan yang pernah mengamalkan dasar tertutup dan menolak pemodenan. Saya setelah tsunami juga kan kemarin ke Jakarta, nah ini baru balik sekarang. Jadi baru lihat lagi. Terkejut ya? Ya lumayan lah, surprise ya. Surprise. Aceh biasanya biasa aja ya, yang gini dengan ada syariat Islam juga kan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya ada kayak gini ya lumayan, bisa buat ini hiburan. Biarpun membawa kemusnahan begitu besar, namun bagi rakyat Aceh, apa yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya. Bukan mudah dilupakan, namun tumpuan rakyat Aceh kini adalah terhadap apa yang bakal berlaku dalam masa terdekat dalam merasai erti pemodenan. Laporan Puspavati Ramlu, Aceh TV3. Urumqi terus tegang, etnik Uyghur trauma diserang kembali etnik Han. Juga penduduk lega, pengusaha kilang simen beri jaminan elak pencemaran. Konflik etnik Uyghur dan Han di Urumqi di Xinjiang, China dilaporkan masih belum pulih sepenuhnya. Beberapa kes terpencil tercetus membabitkan pertempuran etnik berkenaan. Walaupun pihak berkuasa memberi jaminan keadaan beransur pulih, etnik Uyghur yang beragama Islam mendakwa mereka masih dibayangi ketakutan diserang etnik Han.
Selain melaksanakan perintah berkurung, pihak berkuasa China turut menguatkuasakan larangan berkumpul tidak terkecuali acara pengebumian. Dengan larangan itu, penduduk Han tidak dibenarkan membakar colok dan membakar wan kertas untuk menghormati mangsa yang terbunuh. Bagi budaya Han, hari ke-7 menjadi kalender penting dalam mengingati si mati dengan upacara tertentu. Selepas insiden berdarah yang mengorbankan 184 jiwa, pihak berkuasa mengenakan larangan ketat bagi mengawal keadaan. Di bawah peraturan yang dilaksanakan, penduduk Xinjiang khususnya di Urumqi dilarang sama sekali daripada berkumpul, berarak dan mengadakan tunjuk perasaan. Jika ingkar, mereka boleh dikenakan tindakan keras. Di bawah arahan itu, pihak berkuasa boleh menahan sesiapa sahaja yang ingkar arahan untuk bersurai. Tangkapan juga boleh dikenakan kepada sesiapa sahaja yang disyaki membawa senjata. Penduduk etnik Uyghur dalam pada itu terus mempertikaikan angka korban pergaduhan yang dikeluarkan kerajaan. Mereka mendakwa jumlah sebenar lebih tinggi kerana masih ramai dilaporkan hilang sejak keganasan tercetus Ahad lalu. Semalam 184 disahkan terbunuh dalam konflik etnik yang dianggap terburuk sejak berdekad lalu. 137 terdiri daripada etnik Han, 46 Uyghur, manakala seorang daripada etnik Hui yang juga beragama Islam. Keganasan turut mencederakan 1,000 yang lain. Selepas minggu, di beberapa kawasan utama seperti Medan Rakyat, pasukan polis separa tentera terus meningkatkan kawalan bagi mengelak kejadian sama berulang. Pihak berkuasa Palestin berpendirian tegas akan menolak sebarang persetujuan antara Israel dan Amerika Syarikat yang membawa kepada pembinaan penempatan haram Yahudi walaupun dalam kawasan yang kecil di tebing barat. Perunding Palestin Saib Erekat berkata tiada jalan tengah kepada penyelesaian isu berkenaan kecuali aktiviti pembinaan penempatan haram Yahudi dihentikan atau tidak. Menurut Saib, mesej itu sudah disuarakan Presiden Palestin Mahmud Abbas menerusi surat kepada Presiden Barack Obama. Saib Erekat berkata demikian dalam temu bual dengan stesen radio Palestin sebagai reaksi terhadap laporan mengenai perbincangan antara Amerika Syarikat dan Israel. Akhbar Israel Ma'arif melaporkan kedua-dua sekutu itu cuba memberi laluan kepada penambahan pembinaan rumah di kawasan penempatan haram tebing barat atas alasan ia satu perkembangan semula jadi apabila jumlah anggota keluarga pendatang Yahudi bertambah. Kenyataan Jabatan Negara Amerika Syarikat bagaimanapun pantas menafikan bahawa pentadbiran Obama memberi persetujuan kepada pembinaan 2,500 unit rumah pendatang Yahudi. Washington sebelum ini menggesa agar aktiviti pembinaan yang sudah pun bermula itu segera dihentikan untuk memberi laluan kepada rundingan damai. Laporan oleh Ma'arif dikeluarkan susulan pertemuan di London minggu lalu antara Wakil Khas Amerika Syarikat mengenai Asia Barat Josh Mitchell dan Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak. Pertemuan diadakan bagi meredakan ketegangan Israel-Palestin berhubung aktiviti pembinaan penempatan haram Yahudi yang berterusan di tebing barat. Iraq masih dihimpit keganasan ketika persiapan menjelang pilihan raya Parlimen Januari tahun depan. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam siri serangan sekitar negara bergolak itu. Di wilayah Kirkuk, seorang ketua Jabatan Audit mati ditembak oleh sekumpulan lelaki. Motif serangan tidak diketahui, namun puak penentang dikatakan sering menjadikan pegawai kerajaan dan anggota tentera sebagai sasaran. Di Baghdad, 4 orang awam terkorban apabila 2 butir bom diletupkan di sebuah pusat biliar semalam. 15 mangsa lain cedera. Di hari yang sama, di kawasan Saidiyah, Tenggara Baghdad, satu lagi letupan berlaku yang mengorbankan 2 mangsa dan mencederakan 11 yang lain, kebanyakannya kanak-kanak. Seorang mangsa yang maut dikenali sebagai Zaid Abdul Karim Kayun, penasihat kepada salah seorang menteri Iraq.
برخی بسیار خاطر نشان میکنم نیکلسن دوستان در پژوهشکده رویان دیروز Antara kandungan malam ini, misi hoki negara di Dublin belum berakhir. Juga aksi kelayakan tenis Piala Davis, Siu Meng sumbang mata ketiga, Malaysia tempaskan Kuwait 4-1. Laporannya seketika nanti. Salam sejahtera. Kita mulakan segmen sukan dengan bola sepak Piala CONCACAF. Tuan rumah Amerika Syarikat menutup kempen awal selaku juara kumpulan B sekaligus layak ke suku akhir. Amerika dijadual menentang El Salvador Sabtu ini. Aksi hari terakhir kumpulan menyaksikan Amerika Syarikat diberi tentangan sengit oleh Haiti dalam buruan slot ke suku akhir. Tuan rumah terlebih dahulu di depan menerusi Davy Arnaud seawal minit ke-6. Namun memasuki babak kedua, Haiti bangkit dengan 2 gol dalam masa 4 minit bermula dengan percubaan Siran Vaniel dan Moncheri untuk Haiti mendahului 2-1. Namun pada masa kecederaan, Stuart Holden kembali mengikat kedudukan. 2-2 selepas whistle penamat, Amerika Syarikat teratas kumpulan B diikuti Haiti di tangga ketiga yang tetap marah ke suku akhir. Dalam pada itu, turut layak ke suku akhir Honduras yang menang bergaya 4-0 ke atas Grenada. Honduras mendahului 2-0 tamat separuh masa. Bermula dengan jaringan seawal minit ke-2, Walter Martinez dan Roger Espinoza pada minit ke-25. Diikuti pula tandukan Melvin Valadares 9 minit memasuki babak kedua. Sebelum sepakan penalti disudahkan Carlos Cosli pada minit ke-76, melengkapkan kemenangan bergaya Honduras menamatkan saingan kumpulan B di tangga kedua di belakang Amerika Syarikat. Malaysia perlu menang ke atas Perancis malam ini untuk misi memperbaiki ranking dunia pada kejohanan hoki cabaran juara-juara di Dublin Island. Setelah gagal ke perlawanan akhir akibat kekalahan 2-1 di tangan tuan rumah Ireland, skuad hoki negara setidak-tidaknya perlu menduduki tempat ketiga dengan mencatat 1 lagi kemenangan. Namun misi Malaysia menjaga ranking dunia di Dublin tidak berhasil sepenuhnya. 3 kemenangan peringkat kumpulan ke atas Austria, Perancis dan Rusia, semuanya negara yang berada di bawah Malaysia dalam ranking hoki dunia. Bagi setengah peminat, kekalahan kepada Ireland boleh dikatakan kejutan kerana berdasarkan ranking, Ireland di tangga ke-18 manakala Malaysia di kedudukan ke-16. Skuad tenis negara pula berjaya kekal dalam kumpulan 2 Piala Davis Zon Asia Oceania. Malaysia menewaskan Kuwait 4-1 petang tadi dengan mata kemenangan dihasilkan oleh pemain utama negara Siu Meng. Setelah mendahului 2-1 menerusi kemenangan beregu semalam, Yu Meng meneruskan aksi menentang Hassan Al-Musa. Menggantikan Muhammad Garib yang menarik diri akibat demam, pengalaman Yu Meng lebih ketara dengan pukulan yang kemas. Hassan tampak kurang bersedia. Yu Meng yang juga pemain nombor 1 negara jarang digugat untuk mencatat kemenangan straight set 6-2, 6-1, 6-1. Ia mengesahkan mata kemenangan Malaysia 3-1 sebelum Kuwait menarik diri pada perseorangan terakhir. Malaysia kekal dalam kumpulan 2 untuk Piala Davis 2010 dengan keputusan 4-1. Very happy, of course, with the result, but I think more important is the whole experience of Davis Cup. Happy also because it's the first time we stayed in Group 2 in a playoff. Beralih ke kejohanan golf negeri Masters 2009, pemain Singapura Lam Chi Beng kekal dengan prestasi terbaik apabila muncul juara edisi kelima kejohanan. Bagaimanapun Chi Beng ditentang hebat pemain veteran Taiwan Lu Chen Sun sebelum melakukan eagle pada penentuan playoff keempat. Memulakan aksi hari terakhir selaku pendahulu dengan kelebihan 2 pukulan, memang ramai menjangka Lam Chi Beng mampu bergelar juara NS Masters tahun ini. Bintang baru Singapura ini menamatkan saingan dengan 274 pukulan 14 di bawah par. Namun muncul Lu Chen Sun dari Taiwan menghalang kemenangan mudah Chi Beng. Chen Sun menghasilkan 5 birdies untuk menamatkan permainan juga dengan 14 di bawah par, sekaligus juara edisi kelima kejohanan ini terpaksa ditentukan menerusi playoff. Bagaimanapun juara hanya dapat ditentukan pada lubang playoff keempat dan Chi Beng mengesahkan gelaran dengan membenam eagle. Selaku juara, Chi Beng membawa pulang wang tunai RM63,000. Oh, that was the plan, but
Yeah, I mean, I wish I could win by a few shots instead of winning in a playoff. But you know, a win is a win, and I'm just very happy that I dug deep and actually pull it off. Sambutan baik kejohanan Negeri Masters tahun ini menjadi bukti golf profesional di Malaysia masih banyak potensi. Walaupun belum ada pemain Malaysia muncul juara, penganjur tetap meneruskan inisiatif untuk mempromosi kejohanan profesional tempatan. Tahun depan hadiah wang tunai NS Masters akan dinaikkan kepada RM500,000. Terbaik pemain tempatan menerusi S. Sivachandran kedudukan ke-10 dengan 283 pukulan, jumlah 5 di bawah par. Apapun NS Masters menjadi pendedahan berharga buat pemain pro tempatan. Namun agak mengecewakan, pemain utama Danny Chia merudum hari keempat dengan 76, 4 di atas par, gagal meningkatkan rentak semalam. Apapun penganjur optimis mahu melihat pemain negara lebih kompetitif sekaligus mengumumkan kenaikan hadiah NS Masters 2010 kepada RM500,000. Yang Amat Berhormat Menteri Besar pernah bercakap, kalau lokal Malaysian menang, dia akan tambah lagi RM10,000. Pun tak ada juga. Jadi dia tambah lagi RM100,000. 18 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan Kings of Kabaddi 2009 yang berlangsung hari ini. Bermula jam 10 pagi tadi, kejohanan diadakan di Dewan Badminton Bandaraya Brickfields, Kuala Lumpur. Antara pasukan bertanding Seremban, Selayang dan KP Lions. Majlis klasmen siang tadi disempurnakan pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Muhammad Nur Azman. Menurut beliau, kejohanan tahunan ini diadakan bertujuan mengeratkan hubungan di antara pemuda kaum India selain mencari bakat baru untuk diketengahkan. Beliau juga berhasrat untuk melihat penyertaan pelbagai kaum sukan kabadi ini pada masa akan datang. Dan terakhir, kejohanan dijadual berlangsung jam 9 malam ini. Dan itu sekian sukan malam ini. Teruskan dengan Butin Tama. Salam hormat dan salam hormat. Bertemu kembali. Keresahan penduduk Kampung Legong, Kota Baru di Goping, Perak berakhir apabila diberi jaminan projek kilang simen di kawasan mereka tidak akan timbulkan pencemaran. Ini kerana teknologi yang digunakan mencegah pencemaran. Siang tadi, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tualang Sekah, Noli Asilin Razi diberi taklimat mengenai projek kilang itu, disusuli dialog dengan penduduk. Segala yang diberitahu oleh pihak syarikat mengenai buffer zone, mengenai jauhnya kilang daripada penduduk setempat, kawasan adalah mengikut yang dilaporkan, dan saya berasa yakinlah bahawa kalau projek ini diluluskan oleh kerajaan negeri, ianya bukan saja akan mencetuskan pembangunan di kawasan Kota Baru dan sekitarnya, tetapi juga akan memanfaatkan penduduk setempat daripada segi ekonomi dan pekerjaan. Jaminan pengurus syarikat Hume Simen sendirian berhad pula tenaga kerja kilang bakal diisi orang tempatan. Teknologi yang kita pakai adalah yang terkini, di mana ada banyak automation. Automation ini akan dikendari melalui komputer. Pegawai atau pekerja yang kurang ada pengetahuan macam mana nak guna komputer memang ada sikit kesusahan lah. Okey, sama ada mereka belajar atau penuntut dari maktab adalah gurungan yang pertama kita akan rekrut dari sini.
Di atas kertas, semuanya jelas anda layak dapat pemulangan penuh deposit. Namun realitinya beribu-ribu pengguna tidak tahu hak mereka, menyebabkan mereka gagal dapatkan kembali deposit yang dibayar untuk pelbagai transaksi. Berdasarkan aduan yang diterima Fomka, paling ramai yang menjadi mangsa adalah pembeli rumah. Menurut Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Fomka, Muhammad Shani Abdullah, pembeli terpaksa membatalkan pembelian kerana gagal perolehi pinjaman. Dalam kes itu, kata beliau, pengguna layak dapat pemulangan penuh untuk deposit kecuali yang telah disetujui bersama sebelum itu untuk menolak caj pentadbiran, dan kepada pengguna yang gagal tuntut deposit mereka, nasihat beliau membawa peniaga yang engkar kepada Tribunal Tuntutan Awam atau dapatkan bantuan Fomka. Pastikan anda menonton konsert akhir Mentor selepas ini dan ketahui siapa yang akan muncul juara dan membawa pulang RM100,000. Dan mengakhiri buletin utama malam ini, saksikan visual dentingan loceng jam Big Ben menandakan genap 150 tahun usianya berkhidmat buat warga London. Yang itu, salam hormat. Selamat malam.